Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti kitab kita Tafsir Nurul Ihsan. Yang saya tanda ni muka surat 27. Ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Betul? Betul lah? Di bawah tu. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Bermula mereka itu sekalian mereka yang beli hidup dunia tukar dengan yang melebih dalil atas akhirat. Maknanya kalau bahasa dia lah, kalau bahasa mudahnya tuan-tuan tengok dalam terjemahan bahasa Melayu moden, maksudnya orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Itu dipanggil jual agama tu. Orang yang menjual agama ataupun orang yang menjual akhirat dia untuk mendapat habuan dunia. Jadi apa kaitan ni? Dia tengok yang sebelum tu, yang mana perangai orang Yahudi ni, dia beriman dengan separuh kitab dan ditinggal separuh kitab. Dia tak beriman semua. Dia tak amal semua isi kandungan kitab. Yang mana menguntungkan dia, dia amal. Yang mana bercanggah dengan nafsu dia, ditinggal. Itu yang dikata orang yang membeli dunia dengan menjual akhirat dia. Ataupun kita kata orang yang jual agama. Orang yang jual agama, orang yang tunggang agama. Orang yang tunggang agama, jual agama ni macam mana? Orang yang mengabaikan prinsip agama untuk mendapat habuan dunia. Itu baru betul. Jangan silap lah ni, kita tengok ucapan-ucapan begitu diberikan kepada ustaz-ustaz, diberikan kepada tuan guru, yang mana dia pun tak berkenan, dia berkata penunggang agama. Macam-macam tuan-tuan dia bersebut. Padahal bila kita tengok dalam Quran, yang disebut sebagai penunggang agama, penjual agama, orang yang mengabaikan prinsip agama. Dia mengabaikan prinsip agama. Itulah orang yang menjual agama dia untuk dapat habuan dunia. Macam saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, apa mana jual? Jual ni, kita lepas kita punya hak, kita dapat benda yang lain. Itu baru jual beli. Tuan-tuan beli kereta, tuan-tuan terpaksa melepaskan duit tuan-tuan, 100,000, tuan-tuan dapat kereta. Itu dia tuan-tuan. Sama orang yang melepaskan, dia jual habis agama dia, ataupun dia menggadaikan prinsip-prinsip asas agama untuk mendapat habuan dunia. Itu jual agama. Tapi kalau orang yang bekerja, menyampaikan ilmu, ataupun orang yang berjuang, ni tak kuasa untuk mengamalkan agama. Itu bukan penunggang agama. Memang agama bila nak dilaksanakan, memang dia kena ada kuasa. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Ini orang-orang yang apabila kami berikan dia kekuasaan, yang kuasa di atas muka bumi, dia buat apa? Aqamus salah, didirikan sembahyang. Wa atuz zakah, dia menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, tu dia menyuruh pada kebaikan. Nak suruh pada kebaikan, dia kena ada kuasa, kena ada akta, tuan-tuan. Baru boleh, kita tak boleh. Tak boleh kita pergi tangkap orang suka hati je, tuan-tuan. Nak menguatkuasakan orang yang nak pergi tangkap kan, cegah maksiat, semua kena ada kuasa, kad kuasa. Tak ada kuasa tak boleh. Kita yang didakwa, wa nahu anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Kena cegah kemungkaran. Baru ni kita tengok konsep 1975 jantan bercium. Kena ada kuasa tu. Nak halang benda tu kena ada kuasa. Blacklist tu mereka selama-lamanya. Tak ada nak tangkap, mereka lari lah 6 jam, mereka lari ke sana. Saya nak ceritanya tuan-tuan, memang agama ni bila nak dilaksanakan perlukan kepada kuasa. Sebab tu bila ada kuasa senang. Okey ustaz,
Macam ustaz-ustaz hebat-hebat nah. Ni channel ustaz seorang ni. Masyarakat tak perlu lagi apa, mudah-mudah nak apa, susah-susah nak jemput, ustaz dah ada channel dalam TV dah. Nampak? Berbanyakkan benda-benda yang baik. Bila ada kuasa boleh cegah rancangan yang bukan-bukan. Segala apa, konsert yang bukan-bukan, cegah daripada awal tuan-tuan. Semua memerlukan kuasa. Baik, itu baru kita kata jual agama. Dalam hadis Nabi sebut jual agama ni apa? Nabi sebut orang yang pagi dia beriman, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi dia beriman, petang dia kafir. Wa yumsi mu'minan, ada yang petang dia Islam. Wa yusbih kafiran, petang dia menjadi kafir. Kerana apa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia jual agamanya dengan sedikit habuan dunia. Mana dia apa? Dia boleh tinggal agama dia kerana nak dapat sedikit habuan dunia. Itu jual beli. Dan dia jadi kafir terus. Tu kafir terus. Kafir terus. Tu Nabi sebut akhir zaman ada yang lagu tu. Boleh jadi lah. Setengah orang nasihat dia. Nasihat apa-apa lah. Jangan berjudi ni tak elok ni. Dia masih Islam lagi. Berjudi dosa besar. Tapi disebabkan dia marah, dia kata apa? Kan ada apa pun. Betul tak kan? Haram-haram apa judi-judi ni? Betul tak? Dia mula meremeh-remehkan tu. Itu boleh batalkan kita. Kata tutuplah, orang dah tua. Ini semua hipokrit semua. Betul tak? Aku ni walaupun tak tutup aurat ni apa, hati aku bersih. Buat apa penat-penat tutup aurat? Yang suruh tutup aurat ni siapa? Dia bila cakap tu ada unsur-unsur merendah-rendahkan hukum Allah, memang batal akidah dia. Tak perlu orang lain bagi tahu hang batal akidah. Di sisi Allah dah batal. Nampak? Itu bahaya tu. Orang yang dia telah menjadi kafir dalam keadaan dia tak sedar. Baik tuan-tuan. Kemudian illa qalilan minkum, melainkan fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak diringankan daripada mereka itu akan azab neraka. Memang azab neraka tidak akan diringankan. Ahli neraka ni bila masuk je neraka, dia sangat seksa. Kulit dia pun tebal tuan-tuan. Kulit ahli neraka ni tebal berapa meter, berapa kilometer tebal dia tu. Sejauh 3 hari perjalanan kalau tak silap. Tebalnya kulit ahli neraka ni. Dan gigi geraham dia sebesar gunung Uhud. Kenapa ahli neraka tu besar? Lagi besar, lagi seksa, kena bakar. Kan besar? Kenapa kulit dia tebal? Pasal kulit ni lah reseptor sakit. Ingat saya sebut kat tuan-tuan yang Dr. Tagisan daripada Thailand masuk Islam tu. Bila dia tengok surah apa? An-Nisa, orang yang bakar tangan dia kan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyadhuqul azab. Ahli neraka ni tiap kali kulit dia hangus terbakar, Allah Ta'ala gantikan kulit lain supaya dia rasa sakit. Dr. Tagisan baru jumpa reseptor sakit berada di kulit. Dia jumpa pada tahun 1980-an, 70-an dia jumpa. Dia pakar anatomi dunia. Quran sebut ahli neraka tiap kali kulit dia hangus, ganti kulit lain supaya rasa sakit. Sebab apa? Kalau kulit dah hangus tak rasa sakit dah. Padahal benda tu baru jumpa dalam tahun 70-an, 60-an lagu tu. Masuk Islam dia. Sebab tu kulit ahli neraka pula tebal. Tebal dia bukan biasa, tebal 3 hari perjalanan kalau tak silap. Tebal. Makna dia reseptor sakit dia sangat banyak. Sebelum nak hangus habis tu dia sakit dulu. Dah hangus semua ganti lain pula. Jadi azab neraka tidak akan diringankan langsung. Baik. Kemudian walau yunsarun, dan tiadalah mereka itu dapat pertolongan yang manakah daripada azab manakah daripada azab neraka. Mana mengamankan tu. Manakah daripada azab. Tapi kalau bahasa dia wahum la yunsarun, mereka tidak akan ditolong daripada diringankan azab. Yunsarun tu ditolong. Maknanya dia tak ada siapa nak tolong, siapa nak tolong. Tak ada siapa nak tolong. Diri sendiri tuan-tuan. Dah masuk neraka, tak ada siapa. Fala yaluman illa nafsah. Tak ada siapa yang kita boleh persalahkan kecuali diri sendiri. Baik. Kemudian walaqad ataina Musal kitab, dan sungguhnya telah kami datangkan Nabi Musa itu akan kitab Taurat. Musa dapat kitab Taurat. Bukan ditulis dapat daripada Allah yang dah siap. Tu Nabi Musa alaihi salam. Di Bukit Tursina dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birusul, dan kami ikut kemudian daripadanya dengan beberapa rasul. Satu kemudian daripada satu. Maksud dia lepas Nabi Musa meninggal, datang rasul lain. Meninggal, datang rasul lain. Meninggal, datang rasul lain. Allah Ta'ala tidak membiarkan agama dia hilang daripada dunia. Tak. Akan ada.
Sehingga kan umat Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, Nabi jamin sampai hari kiamat lagi. Nabi kata apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan ada sentiasa di kalangan umatku satu golongan yang memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan kebenaran, dipanggil ta'ifah mansurah, sehinggalah datang keputusan daripada Allah dan mereka sentiasa menang. Makna dia tidak akan ada di mana-mana dunia ni, di belahan dunia mana yang tidak ada orang yang memperjuangkan Islam. Boleh jadi Islam jatuh di negara ni, tapi negara lain Islam naik. Islam jatuh di sini, di sana dia naik. Sana Islam, orang Islam tak mengamalkan Islam, di sana akan ada orang mengamalkan Islam. Ni tuan-tuan main mengaji, walaupun ramai orang yang tak main mengaji, ada orang yang main mengaji. Ni kalau nak kira satu kampung main mengaji ni, muat tak agak-agak tuan-tuan punya surau ni? Tak muat. Tapi muat. Oh tak main tu. Muat. Tak apa muat lah. Tapi agak-agak lah. Dengan yang main dengan yang tak main, mana yang ramai? Yang main. Oh, memang tak ada orang lah dia. Makna dia ramai lagi yang tak main. Tapi walaupun ramai tak main, ada yang main. Nanti masuk tuan-tuan. Akan ada orang yang masih lagi dia apa? Dia mengamalkan Islam dalam keadaan orang tak mengamalkan Islam. Orang sibuk dengan dunia, ada orang yang sibuk dengan agama. Baik tuan-tuan. Kemudian, yang ni pun sama tuan-tuan. Habis Nabi Musa AS, datang Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni yang mana? Tuan-tuan baca kisah dalam surah Al-Kahf yang dia teman Nabi Musa tu. Wa iz qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha al-majma' al-bahrain aw amdi huqbah. Yang dia ketika mana Musa berkata kepada temannya waktu dia bercari Nabi Khadir tu. Temannya tu sama Fatahu. Temannya itu adalah Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Jadi Nabi Yusha' bin Nun ni setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha' bin Nun yang ganti Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa meninggal dunia dalam keadaan Palestin belum dibebaskan. Tak semestinya tuan-tuan kita hidup kita tengok Islam menang. Tu kan kerja kita tuan. Dan nak berikan kemenangan Islam, bila orang Islam ni layak dapat kemenangan, Allah Ta'ala bagilah. Kalau tak layak tuan-tuan tak menang lagi lah, pasal tak layak lah dengan usaha. Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia dalam keadaan belum berjaya bebaskan tanah air dia. Nabi Musa ni kayukan tanah air sebenar ni Palestin tu. Tapi belum lagi berjaya bebaskan. Dan meninggal dunia sebelum sampai di Palestin. Belum bebaskan. Sebab apa tak dapat kemenangan? Sebab masalah Bani Israel. Nabi Musa tu baiklah tuan-tuan, mana ada salah, Nabi baik. Bani Israel masalah penakut dan tak mau berjihad. Itu yang tak dapat kemenangan tu. Bila Nabi Musa ajak dia berperang, dia berkata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Penakut. Nabi Musa ajak dia ni, bebaskan Palestin. Ni tanah yang mulia, ni tanah asal Bani Israel, Nabi Yaqub alaihissalam. Mari kita bebaskan daripada kaum yang zalim dan jahat tu. Dia berkata apa? Wahai Musa, hang pergilah. Hang dengan Allah pergilah. Hang dengan Allah pergi, hang berdua peranglah. Kami duduk kat sini. Jawapan dia tu. Wahai Musa, hang pergi dengan Tuhan hang. Hang dengan Tuhan hang pergi, hang lawan. Dia pun ni orang Islam, tapi tengok lidah dia tu. Hang pergi dengan Tuhan, pergi perang. Kami duduk kat sini. Allah hukum mereka sesat di ladang teh selama 40 tahun. 40 tahun tu dia sesat, baru dia ada keinsafan sikit. Dia dah sesat, lama ada keinsafan. Barulah Nabi Yusha' bin Nun ganti Nabi Musa bebaskan Palestin. Waktu Nabi Yusha' bin Nun bebaskan Palestin, ada satu kisah tu, Nabi yang menahan matahari. Yang ni lah Nabi Yusha' bin Nun. Dia perang waktu asar. Dia dulu kan sembahyang 2 waktu. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Jadi masa perang, matahari nak terbenam, asar tak sembahyang lagi. 2 rakaat lah waktu petang. Jadi Nabi Yusha' bin Nun macam mana ni? Tengah perang sengit ni. Dah lama, asar nak habis. Mana boleh berhenti perang. Maka Nabi Yusha' bin Nun pun tahan. Dia kata pada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'mur. Sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah, kami juga diperintahkan oleh Allah. Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahan sekejap matahari. Matahari tu berhenti Ustaz. Sebenarnya bukan, pada pandangan kita matahari dah berhenti, tapi sebenarnya rotasi bumi itulah ada stop Ustaz. Baik, jadi tuan-tuan sampailah dia menang dan berjaya bebaskan Palestin. Lepas tu dapat harta rampasan perang yang sangat banyak, emas penuh. Dulu-dulu harta rampasan perang tak boleh makan.
Dulu-dulu bila dah perang, dapat harta rampasan perang, kena letak di tengah padang, terletak, kumpul banyak-banyak, nanti dia akan datang api yang berjalan di padang pasir. Api tu berjalan, tak tahu main pada mana. Api tu besar, dia berjalan ni. Dia mai, dia akan makan harta rampasan perang. Macam misteri lah tuan-tuan. Gitu tuan-tuan, macam tu. Tapi kali ini pelik, sebab bila dia letak harta rampasan perang yang banyak, api tu datang. Dia dalam sebut dalam hadis, hadis sahih. Api tu datang, besar api tu, bukan api kecil, api besar mai. Dia berjalan, tapi bila api tu sampai ke atas rampasan perang, dia patah balik 3 kali. Dia mai, dia patah balik, mai patah balik. Maka Nabi Yusha' bin Nun tahu, inna fikum laghulul, ada yang khianat. Masih ada yang curi atas rampasan perang. Jadi dia suruh bai'ah semua kepala suku bai'ah dengan dia, salam, janji setia. Ada satu kepala suku tu melekat tangan dia. Maka Nabi Yusha' bin Nun kata, inna fika laghulul, di kalangan kamu ada yang khianat. Semua dia punya suku, keturunan dia salam, berjanji setia dengan Nabi Yusha' bin Nun. Bila salam, ada 2-3 orang yang lekat tangan dia, baru tahu dia punya khianat. Maka Nabi Yusha' bin Nun kata dia khianat. Barulah dia bawa satu kepala lembu. Dia curi kepala lembu, yang bukan lembu korban. Lembu korban pun ada juga hilang kepala tuan. Macam mana dia curi pun tak tahu. Torpedo hilang, tidak kan, habis semua hilang. Tak apalah tuan, dipendekkan ceritanya, kepala daripada emas, kepala lembu pada emas. Ini kalau nilai kita juta lah tuan-tuan, 2-3 juta lah faham. Kepala lembu pada emas. Bila letak kepala lembu tu, barulah api tu datang, makan apa? Makan semua harta rampasan perang. Kemudian tuan-tuan, itu Yusha' bin Nun. Dan Syamuel, Nabi. Kurang terkenal lah Syamuel ni. Syam'un. Dan Nabi Daud. Dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud tuan-tuan tahulah, Nabi yang apa? Dia Nabi dan dia juga raja. Nabi merangkap raja. Nabi Daud alaihi salam. Isteri dia berapa ramai? Si Nabi Daud berapa ramai? Si Nabi Daud 100. Nabi Sulaiman 100. Kita tengok macam mana bini ramai sangat tu. Kita tengok macam mana bini ramai sangat tu. Yang pertama, Nabi-Nabi ni dia ada kemampuan, dia tenaga batinnya tak macam orang biasa. Kenapa tuan-tuan? Sebab isteri-isteri inilah yang menyampaikan syariat dia. Bukan saja Nabi SAW bila Nabi kahwin banyak, dia Nabi meninggal, isteri Nabi yang menyampaikan hadis Nabi. Tengok macam mana Nabi di rumah. Masa di rumah orang tak tengok Nabi dengan isteri dia, sini sampaikan hadis, sini sampaikan hadis. Isteri Nabi menjadi tempat rujukan para Nabi. Kita ni tuan-tuan, tenaga batin tak kuat mana pun, tapi itu pun tak boleh nak kawal. Lemah betul tak? Banyak yang terjebak dengan penzinaan dan sebagainya. Padahal kalau ikutkan tenaga batin tu, nak berbanding dengan Nabi, hak Nabi tu lebih lagi. Tapi Nabi ni memang dia boleh kontrol. Kuat lagu mana pun dia boleh kontrol, boleh kawal diri dia. Kita ni tak terang mana pun tuan-tuan, tak boleh kawal. Bayangkan kalau manusia ada tenaga batin macam para Nabi tuan-tuan. Macam mana tak tahu. Hak biasa pun tak mampu nak kawal. Kemudian dan siapa ni? Sa'ya, Ilyasa ni. Sa'ya dan Armia dan Uzair. Ni semua Bani Israel, Nabi Bani Israel. Uzair ni terkenal lah. Armia kurang terkenal sikit. Hazqil, Nabi juga tu. Hazqil dan Ilyasa tu bukan Yasa, Ilyasa dan Yunus dan Zakaria dan Yahya dan lain mereka itu, kata kil antara Musa dan Isa 70,000 nabi-nabi. Wallahu a'lam. Dia kata kil ni apa? Kata sebahagian ulama. Itu kata-kata kil tu. Kata sebahagian ulama. Kata kil, ada sebahagian ulama sebut antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada 70,000 ulama. Tapi tak pastilah tuan-tuan. 70,000 nabi-nabi, wallahu a'lam. Kita dengan Nabi Adam tak pasti tuan-tuan. Ada yang kata kita dengan Nabi Adam, pengkaji barat, barat dia pun percaya Nabi Adam. Kan dalam agama Yahudi Kristian kan ada Adam, dia percaya. Noah, Nabi Nuh, Abraham, semua dia percaya. Dia pun kata antara kita dengan Nabi Adam 7,000 tahun. Macam tak logik sikit lah, pasal dekat sangat. 7,000 tahun. Baru ni kan tuan-tuan tengok, dia berjumpa rangka di Kelantan kan, rangka yang usia dia 25,000 tahun. Macam lagi lama daripada Nabi Adam. 25,000 tahun.
Dia punya apa? Masih lagi rangka orang perempuan. Jadi kalaulah kita dengan Nabi Adam 7,000 tahun, tapi apa yang tadi di 25,000 tahun, yang ni macam agak, jadi yang ni main mana-mana, betul tak? Tapi saya sangat, ada yang kata kita dengan Nabi Adam 10,000, ada yang kata 200,000. Saya rasa lebih, wallahualam. Wallahualam. Pasal kita tak jumpa jenazah Nabi Adam. Kalau jumpa jenazah Nabi Adam tu bolehlah buat apa? Kajian. Macam memang jenazah Nabi ni tak reput, tapi nak buat kajian pun susah juga. Jenazah dia tak reput. Jenazah kalau reput baru boleh kita buat kajian apa? Hidrokarbon tu. Sebab kita bila tuan-tuan ambil nafas, kan dalam udara dia ada karbon dioksida ke apa kan. Dia ada sebahagian karbon tu yang duduk dalam apa? Paru-paru kita. Jadi dia buat isotop apa benda lah. Jadi dia nak tengok karbon tu banyak mana dalam kita punya paru-paru badan kita. Dia boleh tahu. Dan memang kajian dia hampir tepat. Tapi dalam National Geographic pun disebut kajian karbon ni tepat sampai 60,000 tahun. Lepas tu dia dah tak tepat lah. Usia bumi betul. Usia bumi lagi lama. 4.5 bilion tahun. Kita dengan Nabi Adam banyak mana? Wallahualam. Tak pasti tuan-tuan. Tapi saya rasa bukan 200,000. Saya rasa lebih. Ada yang kata 200,000. Rasa lebih lagi. Wallahualam. Baik. Kemudian. Ni Nabi. Ada yang kata dia Nabi Musa dengan Nabi Isa ada 70,000 Nabi. Wallahualam. Dan kata kil 4,000 Nabi. Ni kata ulama lain pula. Kil ni dikatakan 4,000 Nabi-Nabi sekalian atas syariat Nabi Musa alaihi salam. Semua ikut Taurat. Semua ikut Taurat. Kita tahu Nabi Musa, depan Musa apa? Kalau dalam 25 Rasul tu. Harun, Musa. Idris atas lagi. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Zakaria sini lah. Zakaria. Harun abang dia, sekali dia tu. Harun meninggal dulu. Baru Nabi Musa meninggal. Di satu zaman. Siapa? Musa, Harun, Zulkifli kot. Zulkifli, kemudian Daud, Sulaiman. Daud, Sulaiman. Saya tengok. Jadi tuan-tuan, Nabi Daud dia dapat satu kitab. Kitab apa? Zabur. Tapi Nabi Daud juga sebenarnya dia ikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Zabur tu hanyalah dalam tu dia ada apa? Targhib wa tarhib, menggalakkan melakukan ibadah dan apa? Menakut-nakutkan, memberi peringatan jangan buat maksiat. Dalam itu saja. Kemudian dalam tu ada zikir-zikir, ada istighfar itu. Dia tidak ada hukum hakam dalam Zabur. Hukum hakamnya ada dalam Taurat sahaja. Orang apa? Kalau Mak Saleh panggil apa? Orang yang Kristian panggil apa? Old Testament. Jadi kalau Old Testament itu merujuk kepada Taurat. Tapi yang mereka punya memang tak boleh percaya lah. Bukan yang Nabi Musa tulis. Itu ditulis beberapa ratus tahun kemudian. Lambat ditulisnya. Dan tidak ada pelihara. Tak ada siapa boleh jamin tepat. Dan kita pun tak tolak semua tuan-tuan. Dalam tu pun masih banyak lagi kalam. Memang kalam Allah tapi dah ada modification lah. Baik. Kemudian. Syariat Musa AS. Masa antara Musa dengan Isa 1975 tahun. Ni 1975 tahun. Wallahu alam tuan-tuan. Katanya 1975 tahun. Wallahu alam. 1975 tahun. Dan antara Isa dan Muhammad 569 tahun. Betul lah tu. Sebab Nabi Muhammad SAW dilahirkan 570 Masihi. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 569 tahun lebih kurang. Tapi antara Nabi Isa dengan Nabi Musa jauh lah. Wallahualam. Kalau kita baca, ada yang kata Adam ni banyak. Adam Nabi Adam banyak. Adam, yang Quran ni Adam ke apa pun tak tahu. Dulu ada Adam dulu. Adam dulu dengan keturunan tu habis lah. Mai Adam yang kedua. Keturunan Adam kedua tu pun habis lah. Ni kita ni Adam yang ketiga kot katanya. Wallahualam. Macam-macam lah kalau kita baca dalam kajian ni kata Adam ni, Nabi Adam tu ada banyak Adam. Ada yang kata duluhan yang duduk kat dunia. Wallahualam tuan-tuan. Kenapa tak disebutkan dalam Quran? Pasal benda ni tak bawa apa-apa kebaikan pada kita. Cukup tuan-tuan kita tahu tentang kisah-kisah Nabi dulu dan kita tahu pengajaran dia dan akidah dia dan mentauhidkan Allah. Cukup tuan-tuan. Dalam Quran pun tak sebut tentang dinosaur. Ada tak dinosaur?
Dinosaur ada ke tak ada? Agak-agak lah. Kita rasa ada tak dinosaur? Nak kata tak ada susah juga. Pasal jumpa dia punya apa, fosil. Saya dulu tak percaya dinosaur. Saya tak percaya. Tapi bila lama saya tengok, ramai juga ustaz-ustaz sebut. Prof Daniel kata memang ada dinosaur ni. Yang tak tahulah tentang betul lah kot ada. Wallahualam. Tapi kalau tanya ramai saintis-saintis Muslim, memang dia percaya kewujudan dinosaur tu. Ada dinosaur. Cuma dinosaur ni nak kata macam dia gambarkan tu betul tak betul, wallahualam lah. Ada juga dinosaur yang dia jumpa apa? Seluruhnya ada juga. Baik, wallahualam tuan-tuan. Kemudian yang pasti sebelum manusia duduk kat dunia dah ada makhluk lain. Itu kita pasti ya. Kemudian dan antara Isa dan Nabi Muhammad 569 tahun, wallahu alam. Itu satu tempoh yang panjang lah. Kemudian wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami datang akan Nabi Isa anak Maryam itu beberapa mukjizat. Dia ada mukjizat. Mukjizat ni maksud dia yang melemahkan. Yang melemahkan orang yang menentang ajaran Nabi, para Nabi. Itu kata mukjizat. Antara mukjizat dia apa disebut ni? Seperti menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang baras. Baras ni apa? Bukan barah, baras. Sopak-sopak. Yang tompok putih-putih tu. Saya dulu ingat orang tompok putih-putih tu kena ayat panas. Dululah kecil-kecil. Dia kena ayat panas ni. Rupanya bukan ayat panas. Sopak. Yang putih-putih tu kan. Biasanya orang macam agak apa? Kalau dulu-dulu orang agak jijik lah. Dulu-dulu lah. Kalau sopak ni orang tak apa-apa. Orang tak berani nak dekat lah. Dia ada penyakit sopak. Dan sopak ni susah baik sebenarnya. Kalau tengok bawah mikroskop tu, dia macam kulat ke? Macam kulat ke? Dia memang susah elok. Sampai sekarang pun, siapa yang kena sopak, untuk sembuh tu memang agak sukar. Dan ramai dia saya jumpa yang kena sopak tu daripada muda, begitu dia ada sopak. Sopak ni bukanlah satu keaiban tuan-tuan. Memang ujian lah tuan-tuan. Ada seorang wali Allah nama Uwais Al-Qarni. Dia kena sopak. Uwais Al-Qarni. Tapi dia berdoa pada Allah sehingga sopak tu tinggal besar duit hilin je kat bahu dia. Sopak. Jadi Nabi Isa ni, mukjizat dia, orang yang kena sopak, dia sapu je. Sopak tu hilang. Zaman sekarang boleh buat? Tak boleh. Tetapi klinik canggih lagu mana pun tak boleh buat. Tak boleh buat macam tu. Nabi Isa boleh menyembuhkan orang yang buta. Buta boleh bagi sembuh tuan-tuan. Buta dia tengok. Kalau ada yang buta apa, dia buta, dia nampak lagi sikit-sikit, yang tu boleh sembuh. Ini buta yang saraf dia rosak, yang tu memang tak boleh buat apa. Macam orang kecil manis kan. Bukan mata dia rosak, saraf dia tu rosak. Saraf yang menyambungkan antara mata dengan otak belakang ni. Saraf tu rosak. Bila saraf tu rosak tu, yang orang kecil manis dia yang buta. Mata dia elok kan, mata elok kan, buta. Nabi Isa ni buta lagu mana pun. Ada yang kalau buta tak nampak langsung, perubatan moden pun tak boleh buat apa. Buta yang tak nampak langsung. Mata ada tapi tak nampak langsung, tak boleh buat apa itu. Tapi Nabi Isa boleh menyembuhkan orang buta. Boleh hidupkan orang yang mati. Sebab apa tuan-tuan? Ingat sebagai tuan-tuan, kenapa ini mujizat Nabi Isa yang ni? Kenapa mujizat Nabi apa? Musa. Apa mujizat dia? Tongkat kan. Baling tongkat jadi ulang. Ketuk tongkat, laut terbelah 12. Ketuk tongkat dekat batu, keluar air 12. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa mujizat tak sama? Mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Mujizat Nabi paling banyak. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah lebih 100. Orang yang patah kaki Nabi ludah elok balik. Orang yang apa, mata dia kena panah terkeluar, Nabi letak balik, hilang darah, hilang semua. Sayyidina Abu Bakar yang kena apa, sengat dengan apa, binatang berbisa waktu malam hijrah, Nabi ludah, hilang terus. Makanan yang sikit jadi banyak. Banyak mujizat Nabi ni, sangat banyak. Tapi semua benda tu orang tak nampak sangat. Sebab ada satu mujizat Nabi yang paling hebat. Itulah mujizat yang paling hebat. Apa dia? Mujizat Nabi paling hebat? Al-Quran. Sehingga kan kita tak tengok dah mujizat-mujizat yang apa, hak yang lain tu. Tuan-tuan, bukan para Nabi yang memilih mujizat, Allah Ta'ala yang bagi. Pasal Nabi Musa mujizat dia tongkat. Zaman dia sihir. Haji ingat. Zaman dia sihir. Jadi bila sihir, tongkat tu bila baling jadi ulang, mana dia sihir boleh buat lagu tu. Zaman Nabi Musa zaman sihir yang sangat-sangat kuat.
Sangat kuat dia punya sihir. Kemudian zaman Nabi Isa, zaman ni orang tengah gila perubatan. Zaman perubatan tengah berkembang. Jadi duk cabar siapa boleh berubat sakit ni, boleh berubat sakit ni. Zaman Nabi Isa tengah perubatan tu dia sangat berkembang. Sebab tu mukjizat dia boleh menghidupkan orang mati. Boleh ke kita bagi hidupkan orang yang mati? Tak boleh. Walaupun ada orang yang cuba tuan-tuan, ada. Daripada tahun 70-an lagi, start di Amerika, dari syarikat Cryonic nama dia, Cryonic. Cryonic ni syarikat yang mana depa yakin depa nanti satu hari depa dah mati depa boleh hidup balik. Dan depa yang percaya dengan Cryonic ni, ada satu pemain orang putih, pemain tenis ke, saya lupa nama dia. Dia antara yang depa simpan dalam tu lah. Bila mati dia, tuan-tuan kena keluarkan duit 200 ribu USD. Kalau duit kita lebih kurang 1 juta lebih. Cina pun buat lah ni. Cina pun tiru mereka. Lama dah Cina buat. Orang yang depa sayang depa bubuh dalam tu. Bila mati, depa akan apa? Darah ni bertukar. Darah ni kan nanti dia rosak. Darah semua dia tukar. Lepas tu dia masukkan darah yang lain. Pemaling ke apa? Bukan pemaling kot. Darah lain kan. Pemaling ni kan untuk awet kan. Ini masuk benda ni. Kemudian depa akan rendam di dalam cecair nitrogen. Cecair nitrogen yang sejuk dia sampai negatif berapa ratus ribu, negatif 1000 kan, negatif 2000, negatif 2000 kot. Bukan bawah parah beku, 1000 ataupun 2000. Dia bubuh dalam cecair nitrogen. Mayat tu dibubuh dalam cecair nitrogen dan mayat itu tak reput langsung. Mana ada mikroorganisme sampai negatif 1000, mana ada kumannya hidup. Dan dah ada pada 70-an tuan-tuan. Saya tengok pada 70-an. Lah ni tak silap saya kat dunia ni, dulu yang saya baca ada lebih 200. Di China ada, di Eropah ada, di Amerika ada. Orang yang dipersimpan dalam balang tu. Balang tu. Katanya apa? Kebanyakan mereka yakin. Yakin apa? Satu hari kita akan dapat satu kemajuan sains untuk menghidupkan orang yang mati. Dan dulu saya baca lah, saya ingat dalam 4 tahun lepas, dia berkata tahun depan kita akan dapat hidupkan orang yang mati. Ini dah tahun keberapa ni? Tak hidup lagi. Mustahil tuan-tuan. Memang antara benda yang misteri yang kita tak boleh hidupkan orang yang mati itu je. Tapi Nabi Isa boleh. Tapi orang Islam tak boleh lah tuan-tuan percaya dengan benda lagu tu. Dan mayat tu saya tak tahu, kalau selagi mana tak kiamat, syarikat tu ada, dia macam tu mayat dia. Memang tak reput. Mayat dia memang kalau dibuka balik Cryonic tu, macam mana mayat dia macam tu lah. Macam mana dia perbubuh mayat dia macam tu lah, tak berubah langsung. Tuan-tuan tengok di Indonesia, saya tengok ada, boleh tengok YouTube tuan-tuan. Pelik tuan-tuan. Saya tak tahu dia Islam ke bukan Islam. Di Indonesia nampak macam nak tahu pakai kain pelikat, tak tahu Islam ke bukan. Di Indonesia ada satu suku. Depa setiap tahun depa akan gali kubur. Tengoklah. Baru ni saya tengok dia lalu kat Facebook ke kat mana? Facebook ke dekat mana? Saya tengok kubur bini dia baru mati. Setahun baru mati tuan-tuan. Setahun ke 6 bulan baru mati. Saya pelik. Saya nak kata bukan Islam, dia balut macam orang Islam. Dia balut apa? Kafan macam orang Islam. Kafan macam orang Islam. Saya tengok kafan dia kan. Saya tengok dia buka. Ni saya ingatkan apa? Jenazah tak reput kot. Kan? Dia lalu saya tengok jenazah tak reput. Dia pun buka kain kafan tu. Buka satu. Suami dia tengok. Maka buka muka isteri dia. Ya Allah, muka dah reput. Saya ingat pun 6 bulan kot. 6 bulan kan, setahun macam tu lah. Muka dah reput, saya pelik. Dia pun buat apa? Buat kelak. Babuh minyak wangi, sikat rambut. Tukar baju. Ada yang saya tengok, ada sekali tu yang pernah masuk Mastika, bukan Mastika, masuk Majalah 3 tak silap. Sampai dia kadang-kadang tu, ada yang setengah tu buat kelak pada kumuk, siap bagi bersanding lagi. Bagi bersanding dengan suami dia. Suami dia pun tengok, alalah, kawan dah mati. Tapi yang saya tengok baru ni, memang jenazah tu baru sangat-sangat lah. Saya yakin memang busuk sungguh lah. Saya tak tahu berapa bulan dia bawa kelak. Mati-matilah tuan-tuan. Mana boleh bagi hidup lah. Itu budaya tuan-tuan. Budaya yang tak sepatutnya dibuat lah. Baik, kemudian. Dan seperti menghidupkan orang yang mati dan menyembuhkan orang yang buta dan orang yang beras. Sebab tu tuan-tuan kita sambut, sebelum saya lupa. Tuan-tuan buat dah Ma'al Hijrah itu. Panggil dah Ustaz ceramah Ma'al Hijrah. Ada tak panggil Ustaz ceramah Ma'al Hijrah? Pasti apa tuan-tuan tak buat?
Selalu dah dengar ustaz. Dah kita pun dah hafal dah semua mahal hijrah ni. Selalu banyak tempat saya kata tak buat ustaz, pasal dah selalu dia tak tahu dengar mahal hijrah. Dah hafal dah semua. Baik, tak apalah tuan-tuan. Saya nak ceritanya. Kita tambut tahun mahal hijrah. Lah ni 1440 apa? 1445 kan? Kalau tahun Masihi 2025. Tahun kita 1445 bermula daripada hijrah Nabi SAW. Sahabat Nabi pada zaman Sayyidina Umar ada 4 pandangan. Nak mula kalender Islam ni pada bila? Ada yang kata tarikh lahir Nabi, macam Kristian lah. Kristian ambil 2023 ni katanya tarikh lahir Nabi SAW. Jadi umur Nabi SAW 2023. Pandangan pertama. Tapi tak setuju. Sahabat Nabi tak setuju. Ada yang kata tarikh Nabi diangkat menjadi Rasul masa umur Nabi 40. Pun tak setuju. Pandangan yang ketiga, tarikh kematian Nabi. Ada juga tarikh Nabi wafat. Tak ada sahabat Nabi yang sanggup. Sedih lah bila ingat tarikh Nabi wafat. Kemudian yang keempat, tarikh hijrah Nabi. Inilah yang disetujui oleh Sayyidina Umar dan ramai lah. Semua pakai setuju. Pasal apa? Tarikh hijrah inilah menjadi apa? Titik perubahan dakwah Nabi daripada ditindas menjadi sebuah negara yang kuat dan kukuh. Jadi tuan-tuan, tahun Masihi kita panggil apa? Tahun Masihi. Kenapa panggil tahun Masihi? Tahun hijrah Nabi. Tahun hijrah Nabi. Tahun Masihi itu Nabi Isa lah. Mesiah. Orang putih Mesiah. Kita Arab panggil Al-Masih. Kenapa digelar Al-Masih? Sebab dia itulah sebut tu, dia sapu. Al-Masih tu masaha, sapu. Orang buta ke sakit apa, dia sapu sembuh. Bukan kuasa dia, kuasa siapa? Kuasa Allah. Tapi Allah jadikan keberkatan, kelangsungan kebaikan Allah pada Nabi Isa AS. Kemudian 500 mana ni? Berapa mukjizat orang yang baras. Baik. Kemudian wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan akan dia dengan Ruhul Qudus, iaitu Jibril yang berjalan ia di tempat Isa berjalan. Ruhul Qudus sentiasa ada dengan Nabi Isa AS. Sebab itulah orang Kristian percaya Tuhan tu berapa tuan-tuan? Orang Kristian percaya Tuhan tu berapa? Bukan 3. 3 dalam 1. Betul, 3 in 1. Dia pun bagi bukti dia macam 3 in 1. 3 tapi 1. Tak logik tuan-tuan. 3 ke 1? Dia kata macam kopi 3 in 1. Kopi 3 in 1, dia kalau ikut unsur dia 3. Tidak kan? Boleh jadi lebih. Cuma dia campur ya. Dia campur. Dia jadilah satu benda yang bercampur-campur. Jadi sekarang ni Tuhan tu 1 ke 3. Nak kata Allah tak bercampur dengan Isa. Masalah tak bercampur. Bukan macam kopi 3 in 1 tu. Kata Isa tu Tuhan. Siapa lagi Tuhan? Allah Tuhan apa? Father. Tahu. Agama hak. Lama dah orang dedah tu. Dia pun dah saya ingat dalam 3-4 tahun lepas dia pun dah berdebat dengan dia, tapi masih belum lagi ada apa? Tindakan yang tegas. Baru-baru ni bukan apa, sebab dia pun mula dah berani, pengikut-pengikut dia semua buat pakat video, kami mengakui Nabi Muhammad adalah Allah, Allah adalah Nabi Muhammad. Dia pun buat video lagu tu. Dan dia makin ramai tengok video. Itu yang mula Jakim tengok ada benda yang tak kena lah. Dia pun dah buat video macam tu. Kami dia sebut sekian-sekian. Kadang-kadang video tu anak-beranak. Ayah, bini dengan anak 4-5 orang. Seorang-seorang cakap, kami meyakini Muhammad itu Allah Muhammad. Apa alasannya? Kerana Nabi Muhammad tidak ada kemaluan. Tu dia tak ada kemaluan. Jangan tak ada kemaluan. Nabi Muhammad kan ada anak. Tidak kan? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah. Macam mana boleh kata tak ada? Jadi kata tak ada kemaluan, maka dia apa? Dia Tuhan. Pelik tuan-tuan. Alasan tak pernah sabar. Lah ni hak tu tak ada dah. Polis pun tak boleh tangkap dia keluar negara dah. Dia lari dah. Pengikut dia yang buat masalah. Dia lari dah. Seolah-olah macam benda ni dirancang lah. Dulu dia jual ayak tu ingat? Ayak si hak. Tengok ayak hak. Dia lah jual tu. Macam Syiah pun sama juga. Syiah dia jual ayak apa? ECPI tu. ECPI tu Syiah punya. Datuk apa tau. Dia jual. Kaya dia. Ini pun jual ayak ke? Ayak hak. Dulu pakat ramai minum tu. Ada orang duk jual. Saya pun ada kat ustaz yang jual. Saya pun rasa juga ayak si hak tu. Hak. Pernah tengok Incredible Hak? Itulah Incredible Hak tu. Itu dia kata ayak hak tu. Nama dia Husaini apa tu nama dia?
Nama betul dia lupa nama dia. Tapi itu memang ajaran tu memang kufur lah. Dia kata Allah itu Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ini dia macam ni. Dia pun percaya 3 Tuhan. Tuhan Bapa, ini Allah, Tuhan Anak Nabi Isa. Satu lagi siapa? Bukan Maryam. Maryam tak terlibat. Maryam ni dipanggil ni lah apa? Mary apa? Virgin Mary kan? Virgin Mary. Yang ni Maryam yang anak darah. Tapi dapat anak. Maryam yang anak Maryam yang suci lah. Baik. Jadi satu lagi siapa? Satu lagi Jibril. Ruhul Qudus, nampak dalam ni sebut ni. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Ruhul Qudus ni lah dia berkata Tuhan yang ketiga. Tuhan tu ada 3, Allah, Isa, satu lagi siapa? Jibril. 1 dalam 3 dalam 1. Nak kata 3 pun bukan, nak kata 1 pun bukan. 3 in 1. Percaya lagu tu macam mana? Kafir. Kafir. Dalam Quran sebut laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Lama dah benda itu tuan. Sebelum Nabi lahir lagi ke dunia. Sebelum Nabi ada dah ada Trinity dah. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan Allah Taala 3 dalam 1. 3 dalam 1. Dalam ayat yang lain laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Ayat ni jelas. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa, Isa adalah Allah. Jadi main ajaran apa? Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu Nabi Muhammad. Tapi tuan-tuan percayalah ajaran lagu ni dia takkan payahlah orang nak ikut. Payahlah. Cuma saya tak tahu apa masalah depa sampai depa keluarkan video banyak video Ada budak-budak yang nak budak-budak muda nampak mak motor. Wallahu alam apa yang depa dapat dengan benda tu akidah kufur. Malah kalau tuan-tuan baca Quran As-Sabiin yang kita dah pernah sentuh tu ni. As-Sabiin golongan yang menyembah Jibril dan Mikail. Sembah malaikat pun ada. Sembah malaikat buat apa? Malaikat tu makhluk. Baik, kemudian afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Maka adakah tiap-tiap datang akan kamu oleh rasul dengan barang yang tiada ingin oleh nafsu kamu daripada yang hak itu. Maksudnya bila datang rasul yang tak sesuai dengan nafsu. Nafsu ni apa tuan-tuan? Nafsu diri sendiri ya. Kadang nak bahas nafsu ni apa benda nafsu ni ya? Nafsu tu diri kita. Diri sendiri. Ada yang kata nafsu ni Allah Taala jadikan dia tidak taat pada Allah, ada kan? Dia sebut riwayat pandangan macam tu. Tapi yang paling senang nafsu tu diri kita lah tuan-tuan. Tuan-tuan kadang-kadang orang panggil dia roh, kadang orang panggil dia nafsu. Kadang-kadang orang panggil dia apa latifah, rabbaniyah. Pendek kata diri kita lah. Nafsu tu diri kita. Tuan-tuan boleh didik diri, boleh. Diri kita ni daripada teruk kita boleh didik jadi baik, boleh. Tapi kita kena didik dia. Ni sebab tu dalam ni Allah Taala sebut tiap kali datang dalam apa ayat Quran Allah Taala sebut fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu ikut nafsu kamu sehingga kamu tak boleh berlaku adil. Contoh kita nak jatuhkan hukuman yang adil tapi disebabkan kawan ni adik-beradik kita. Tu nafsu kita tu. Kita nak ubah hukum. Tu nafsu. Nafsu ni keinginan lah. Keinginan pada segala keinginan yang ada. Keinginan pada duit, keinginan pada perempuan, keinginan kepada harta dan pangkat, keinginan pada pengaruh. Keinginan tu nafsu lah. Segala kepentingan diri, keinginan nak balas dendam, keinginan nak popular. Memang banyak kan. Semua nafsu tu. Kita yang kena channel dia. Jangan dikalahkan oleh keinginan tu. Kalau suka pada perempuan, kahwin lah. Itu saja ubat dia. Suka pada duit, lagu mana? Pergilah kerja. Betul tak? Susah apa pergi kerja. Suka kepada apa lagi? Apa benda lah tuan-tuan. Suka pada makan, cari rezeki yang halal. Suka pada apa benda? Suka pada benda yang seronok. Carilah hiburan yang halal. Jangan melalaikan. Ada tuan-tuan boleh channel dia. Jangan kerana keinginan nafsu kita terjebak dengan benda yang haram. Itu saja. Nah itulah nafsu. Ini sini Allah Ta'ala sebut tiap kali datang rasul yang tak sesuai dengan nafsu dia. Memang ada contoh zaman Nabi Isa. Orang Yahudi ni depa harap datang, depa memang harap datang Nabi. Tapi Nabi yang depa nak tu Nabi macam Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi datang dengan kekuasaan, datang dengan ada kuasa. Nabi Sulaiman datang dengan jin dia, tentera dia, dengan angin dia, dengan haiwan dia. Depa harap ketika zaman Nabi Isa ni depa ditindas oleh Maharaja Rom. Bila datang Nabi Isa tak seperti mana yang depa harapkan.
Depa nak Nabi macam Nabi Sulaiman, kalahkan balik Rom yang menindas depa ni. Tapi bila datang Nabi Isa bukan nak pergi lawan Rom. Nabi Isa perbetulkan depa. Depa banyak salah. Yang halal depa kata haram, yang haram depa kata halal. Depa buat merapu-rapu undang-undang. Hukum Allah depa tukar-tukar. Nabi Isa datang perbetulkan balik. Sebab tu depa nak bunuh Nabi Isa. Pasal apa nak bunuh tu Nabi Isa? Nabi sama keturunan dengan depa. Jadi depa bunuh tak sesuai dengan nafsu. Nafsu depa nak apa? Kami nak Nabi yang macam Nabi Sulaiman. Tak sesuai dengan nafsu. Itu yang mereka nak bunuh Nabi Isa AS. Padahal Nabi Isa mana buat salah apa pun. Malah ada yang tuduh Nabi, ada yang tuduh Maryam berzina pun ada. Maryam berzina ada. Ada yang tuduh Nabi Zakaria berzina dengan Maryam pun ada. Ada yang tuduh Nabi Sulaiman itu tukang sihir pun ada. Macam-macam tuan-tuan. Orang Yahudi. Sebab tu kita tuan-tuan kadang-kadang bila kita dengar satu benda, kita kena tengok. Kalau benda tu betul, walaupun diri kita susah nak terima, kita kena terima. Sebab diri ni kadang memang dia susah tuan. Betul tak tuan-tuan? Dia susah nak ubah pendapat ni diri ni. Dia dah lama berpandangan lagu tu, orang bagi tahu salah ni haji. Bukan senang dia nak ni. Dulu ada di Ampang. Satu orang dia bagi mandi jenazah. Kalau dia bagi mandi jenazah, dia bagi telanjang jenazah tu. Boleh ke tuan-tuan lagu tu? Ni orang lelaki, orang perempuan, orang lelaki. Dia jenazah yang dia, kalau dia bagi mandi jenazah, dia bagi telanjang jenazah tu. Ustaz dia tengok kata mana boleh, haram dosa besar, memalukan jenazah. Dia kata apa? Han tahu apa? Aku dah berpuluh tahun jadi apa? Mandi jenazah. Susah dia nak ubah. Benda tu salah. Ustaz lain tegur. Ustaz tu yang kena marah dengan dia. Saya dengar cerita ni pada ustaz tu. Ustaz tu yang cerita. Betapa terkejutnya dia bila dia terkejut bila dia ikut. Pasal ni dia muda, dia ikut dengan orang tua tu lah. Bila masuk tempat bagi mandi jenazah, dia bagi bogey terus jenazah tu. Bila orang tegur mengamuk. Dia bukan dia tak tahu benda tu salah, tapi dia susah nak terima, tahu tak? Nafsu dia tu. Saya ingat ada satu masjid. Saya tegur, daging korban jangan jadikan upah. Betul tak? Tak boleh jadikan upah. Dama pun daging korban, mana boleh jadikan upah. Ada satu, saya tahu pada AJK masjid lah. Dia bermasuk dalam apa? Dalam syarat, ada satu orang tua tu mengamuk. Dia kata apa? Tak boleh. Dia kata kita dah bertahun-tahun dah kita jadikan tulang ekor ni upah bagi orang bekerja. Dia kata hang tak tahu ke? Tapi alhamdulillah baru-baru ni orang duk share yang apa? Yang Kedah, Ustaz Kedah tu, Ustaz Zaidrul. Dia cakap benda yang sama kan? Tak boleh jadikan upah. Apa-apa pemberian yang dia special, upah dia tu. Habis tu kesian dia buat kerja. Bagilah duit. Betul tak? Macam tu. Daging korban mana boleh. Tapi dia bukan. Kenapa dia tak boleh terima? Itu saya kata nafsu. Nafsu dia tak boleh terima benda-benda baru ni. Dia tahu benda tu, dia tu salah. Tapi disebabkan dia tak boleh terima diri dia tu. Sebab tu bila kita nak terima kebenaran, mula-mula kita kena tundukkan nafsu kita. Betul tak? Tidak, dia tak boleh terima kebenaran. Macam yang saya sebut kat tuan-tuan tu, meninggal ada punya seorang tu. Korban kat kampung tu, dia dengan geng dia yang urus. Kalau bagi orang lain urus, dia bagi tahu kat orang kampung semua, kita boykot. Tak ada orang buat kerja. Sebab dia ada pengaruh kat kampung. Memang terpaksa korban bagi dia urus. Dia tak masuk korban kan Ustaz? Dia tak masuk. Dia urus saja. Dia memang tak masuk. Dia urus daging korban. Masalahnya dia urus yang tim dia tu. Bila dia pun urus, batang pinang dia pun ambil, ekor dia pun ambil, yang best-best semua dia pun ambil. Dan dia pun ambil, yang lain apa ambil lah. Wih, ni apa benda punya korban macam ni? Tapi tak boleh buat apa. Imam tu tegur dia, kata tak boleh ni haji macam ni, tak boleh. Oi, bila tegur dia mengamuk. Tegur mengamuk. Kalau tak bagi diurus korban, dia boykot. Siapa pun tak tolong. Saya ingat cerita imam tu, teruk saya dengar, teruk orang kampung ni. Tapi last sekali imam tu kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, dia mati dah. Alhamdulillah mati dah. Sebab tu jangan samsing sangat hidup ni. Dia memang dia nak balun batang pinang itu je. Dia tak batang pinang, daging yang dia tak ada urat-urat apa tu kan. Pure daging tu. Dia lembut. Dia daging pun tak ada urat-urat kan. Kadang ada urat-urat tak syok. Yang belakang ni kan, betul. Dalam. Betul. Tuan-tuan kalau betul-betul nak jadi elok, bagus-bagus itu bagi kat fakir miskin. Betul tak? Saya nak makan, pergi beli. Itu nama korban. Tapi boleh, tapi tuan-tuan nak makan lah. Tapi nak ceritanya untuk fakir miskin sebenarnya. Baik.
Ni sama juga tuan, nafsu dia tak mau. Tuan-tuan nak terima kebenaran, tundukkan dulu nafsu. Tidak, tak boleh. Tundukkan diri sendiri ya. Kemudian kita insya-Allah saya habiskan ni. Nyembuhkan buta, fa kullama ja'akum, maka tiap kali datang padamu rasul dengan barang yang tidak ingin oleh nafsu kamu daripada hak itu, istakbartum, takabur kamu daripada mengikutnya. Takabur ni macam mana? Tak mau ikut dah. Dia memperendahkan. Alah, hang pun dulu dia macam tu. Dia tak mau ikut dan merendahkan orang. Hang nak tegur aku, hang siapa? Takabur tu. Dia tak mau ikut dan dia merendahkan orang tu. Dia ihtiqar, dia merendahkan dia. Itu takabur. Banyak orang lagu tu lah. Terutama orang yang dia ada kedudukan, kuasa, pangkat, kekayaan. Bila yang tegur tu lebih rendah pada dia, miskin, tak ada nama, tak ada pengaruh, hang siapa? Dia jadi sombong. Istakbartum. Fa fariqan, maka satu puak kamu dustakan seperti Nabi Isa, fariqan kadzabtum fa fariqan taqtulun, dan satu puak lagi kamu bunuhnya seperti Zakaria dan Yahya. Habis dalam kitab ayat. Diperbunuh dua nabi, Yahya dan Zakaria. Inilah pandangan yang disebut oleh sebagian ulama. Antara nabi yang diperbunuh adalah siapa dia? Yahya dengan siapa Zakaria? Ayah. Siapa Yahya? Anak. Zakaria siapa? Pak saudara Nabi Isa AS. Siapa Yahya? Yahya anak dia. Anak Nabi Zakaria AS. Baik. Jadi dua beranak ni lah kena bunuh. Nabi Yahya pun tak ada kahwin, kena bunuh. Jadi tuan-tuan, itulah yang ada setengah ulama kata dia pun tak bunuh. Nabi mana boleh dibunuh. Ada pandangan ulama, ada dua pandangan. Dia kata bunuh di sini maksudnya dia perlawan habis-habisan. Ada. Tapi susah tuan-tuan, sebab kita tengok dalam ayat ni sebut jelas bunuh. Memang dia pun bunuh sungguh. Yang dia pun tak boleh bunuh siapa? Nabi Muhammad SAW dia pun tak dapat bunuh. Nabi Muhammad akhir zaman. Kalau meninggalnya Nabi Muhammad dibunuh tuan-tuan, putuslah dakwah Nabi akhir zaman. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad daripada dibunuh sehingga Nabi Muhammad terbunuh sedangkan dakwah belum lagi sempurna. Itu Nabi Muhammad meninggal dunia dalam dakwah dah sempurna. Nabi-nabi dia takkan dibunuh dalam keadaan kitab dia ataupun dakwah dia belum sempurna. Lagipun dua nabi ni, Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya hidup sezaman. Sezaman juga dengan Nabi Isa alaihi salam. Baik, kemudian habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung itulah ayat yang lain. Wa qalu qulubuna ghulf. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi wa sallam.